Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, alhamdulillah kita teruskan perbincangan kita dalam kitab Qawaid Quraniyah di bawah Al-Qaidatus Sadisatu wal Arba'un, kaedah yang ke-46. Kaedah yang ke-46 di bawah tajuk Allah mengetahui perbuatan baik kamu. Allah mengetahui segala kebaikan yang kamu lakukan. Kaedah ini diistinbatkan dari Al-Quranul Karim, iaitulah dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Tanda para jemaah yang ada mushaf, yang ada Quran, buka, sama-sama kita tadabbur, sama-sama kita perhati kepada kaedah ini. Kaedah ini diambil daripada ayat 197 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Musim haji, iaitu pada bulan-bulan yang telah dimaklumkan. Bagi kita orang pergi haji, musim haji, bulan haji itu iaitulah 3 bulan Syawal, Zulqa'dah dan juga 10 awal Zulhijjah. Maknanya 2 bulan 10 hari lah, dalam 3 bulan. Sesiapa yang mengerjakan ibadat haji, telah berniat haji pada dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata la rafasa, jangan lagi melakukan perkara-perkara yang berkait dengan orang-orang perempuan, rafas. Wala fusuq, dan jangan buat maksiat, benda-benda yang tak baik. Wala jidal, dan jangan berbantah-bantah ketika bertengkar ketika melakukan haji. Tengok, dalam bab haji, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Haji ni kita akan pergi ramai berkumpul. Min kulli fajjin amik, daripada seluruh pelosok dunia. Semua orang mari, macam-macam ragam ada. Tiba-tiba Allah sekat kita 3 perkara. La rafasa, wala fusuqa, wala jidal. Masya Allah. So Allah kata apa? Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Apa yang kamu buat benda baik, Allah Ta'ala tahu. Wa tazawwadu fa inna khairadz zadi taqwa. Nalah kamu sentiasa berbekal, sebaik-baik bekalan itu takwa kepada Allah Ta'ala. Wattaquni ya ulil albab. Nalah kamu bertakwa kepadaku, wahai orang yang mempunyai pemikiran yang baik. Jadi para jemaah sekalian, dalam ayat ini yang kita istinbatkan kaedah yang ke-46 ini, iaitulah hubungan di antara silatun ma'allah, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Lebih-lebih lagi waktu kita mengerjakan haji. Masya Allah, tabarakallah. Makanya bila kita tahu fardu haji ini fardu yang besar, Allah Ta'ala sekat kita bila kita pakai ihram, 13 perkara tersekat, terhalang. Dan dalam ayat ini ada tambahan lagi, tak boleh berbantah, tak boleh buat benda yang tak baik. Maka kita mengatakan ini adalah merupakan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita,
La yabluwannakumullahu bisyai'in minas saidi. Allah Ta'ala kata, aku uji kamu dengan hayawan-hayawan perburuan. Bila orang ni pakai ihram haji, nak pergi ke Mekah, bila dia pakai ihram je, dia tak boleh lagi tangkap hayawan perburuan. Mengikut ahlus siyar, ulama-ulama sirah kata apa? Masya Allah, tabarakallah. Waktu Nabi kita berjalan nak pergi haji, kan orang daripada Madinah nak pergi ke haji, ke Mekah, miqat dia Zulhulaifah. 400 kilometer lebih. 420, 415 lebih kurang. Ataupun lebih sikit. Zulhulaifah, Mekah. Perjalanan 8 hari, 8 malam. Jadi dalam mereka berjalan, mari hayawan-hayawan perburuan, tanaluhu aidikum warimahukum, yang kamu boleh capai dengan tangan, dia boleh tangkap dengan tombak. Kenapa? Liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib. Allah Ta'ala nak tahu siapa di kalangan kamu yang takut kepada Allah Ta'ala bil ghaib, dengan cara ghaib. Maknanya kita tak nampak Allah, tapi kita tahu Allah ada, Allah tengok pada kita. Muraqabatullah, kita tahu. Maka tak ada siapa di kalangan sahabat Nabi yang 100,000 orang lebih dalam perjalanan haji yang tangkap hayawan, walaupun hayawan itu berjalan sekali dengan mereka. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang dikatakan Allah Ta'ala nak uji kita. Liya'lamallah, supaya Allah Ta'ala nak tahu. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Apa-apa kebaikan yang kamu buat, Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala tahu belaka. Masya Allah, tabarakallah. Maka para jemaah sekalian, ayat ini menunjukkan bahawa Allah SWT tahu. Ilmu Allah Ta'ala meliputi segala-galanya. Ilmu meliputi segala-galanya. Wa ma taf'alu min khairin. Wa ma taf'alu min khairin. Kata di ulama tafsir, min khairin. Maknanya, daripada apa saja kebaikan. Likulli khairin. Benda baik. Qalil atau kathir. Membuat banyak ataupun sedikit. Kan kita sebut dalam siri yang lepas bagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ingat ke tidak? Dia boleh sedekah dengan sebiji tamar. Dia kata kalau nak hitung tamar ni, nak kira dengan zarah berapa timbangan, berapa sudah banyak daripada mithqala zarratin. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi Allah kata-kata min, Allah sebut di sini min khairin. Min khairin ya'lamullah. Allah Taala tahu. Maknanya ada 3 perkara. Allah uji kita. Maka bila kita buat benda baik, kita jangan risau, jangan bimbang. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu apa yang kita buat. Kemudian yang keempat, Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, watazawwadu. Hendaklah kamu ambil bekalan. Kalau nak pergi haji, kena ada bekalan makanan. Jangan pergi Mekah dan minta sedekah, minta derma dengan orang, itu tidak bagus, tidak baik, kan? Tetapi Tuhan kata, fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekalan itu iaitulah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kata aku tak ada duit pun tak apa, saya takwa kuat. Jangan. Macam juga ayat Quran, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil pakaian baik kamu nak pergi masjid, kan. Jadi ada kata walibasut taqwa zalika khair. Pakaian takwa itu yang terbaik. Maksudnya kita hiaskan jiwa kita dengan sifat takwa, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau setakat pakaian cantik, pergi masjid, riak, takabur, nak menunjuk orang, tak sah. Hilang kita punya pahala. Tak ada, kita punya tak dapat pahala kita. Sama juga, wa tazawwadu, Allah Ta'ala peringat sini, takwa, bekalan yang paling baik yang kamu nak bawa pergi haji, pergi beribadat, bukan sekadar bawa bekalan, bawa beras, bawa duit, bawa fulus, tapi bekalan takwa kepada Allah, itulah yang sebaik-baik bekalan. Maknanya, ini kaedah ini para jemaah sekalian telah mendidik jiwa kita, mengajar manusia seluruhnya supaya apa? Supaya melakukan beberapa perkara yang kita akan muhasabah di dalam perbincangan kita ini, insya-Allah. Yang pertama, awalan, ayat ini, kaedah ini targhib, menggalakkan kita, memberi perangsang, memberi semangat kepada kita untuk ikhlasul amal lillahi rabbil alamin, supaya kita ikhlaskan amalan kita kepada Allah semata-mata. Kita kalau sama ada kita tulis ke tak tulis, kita ni kadang-kadang suka tulis. Dia tulis apa? Dengan tulus ikhlas.
Kita nak bagi benda dengan orang, kan? Dengan tulus ikhlas, tulis. Tapi waktu nak bagi tu tanya dulu. Ada sak khabar ke datang? Tak ada. Lain macam muka. Oh, tak glamour lah macam ni. Kan dah tulis ikhlas. Dah tulis ikhlas, tak payahlah. Siapa tahu, tak tahu, sama je. Maka, ini yang kita takut. Apakah makna ikhlas? Makna ikhlas tu kita buatkan Allah Azza wa Jalla, sama ada orang tengok, orang tak tengok, orang saksikan ataupun tidak, kita sama je. Maka, ulama-ulama salafus salih, mereka ini sangat-sangat merahsiakan amal-amal kebaikan mereka ketika mereka lakukan. Masya Allah tabarakallah. Saya baca dalam kisah ulama salafus salih. Ketika mereka beribadat, tiba-tiba dia ibadat dalam masjid, tikasnya ada orang masuk masjid. Dia berhenti, dia sudahkan solat, dia buat tidur. Dia tak mahu orang mari tengok, oh kau buat apa cik? Pukul 3 pagi bangun tahajud. Masya Allah tabarakallah. Kita hari ini pula, na'udzubillah, berbimbang kita para jemaah sekalian. Di zaman kita ini bimbang. Dengan adanya alat gadget baru ni, Allahu Akbar. Saya kata nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta selamatlah dengan Allah Azza wa Jalla, selamatkan kita daripada perangkap-perangkap syaitan melalui alat-alat gadget. Berapa orang bila dia pergi hadir majlis qiyamul lail, munajat perdana. Oh, hebat. Tak sempat subuh lagi update di Facebook. Oh, mengantuk pagi ni. Nah, selfie dekat dengan banner munajat perdana malam ni. Ni apa cerita? Orang buat munajat, kita berbisik dengan Allah Azza wa Jalla senyap-senyap, bukan nak tunjuk dengan orang. Sama juga penyakit ni, anak duk perhati tengok bila orang pergi Mekah. Sekali-sekala nak ambil gambar depan Kaabah, depan bangunan jam besar, buat kenangan, silakanlah, tak ada masalah. Tapi yang jadi masalahnya, kalau tengok ibadat, mata merah baru sudah menangis depan Kaabah, selfie. Saya kata dunia hari ini diganggu oleh dua mazhab. Satu selfie, kemudian wasafi. Lepas dia selfie, dia WhatsApp. Apa dia tulis? Alhamdulillah, baru selesai menangis depan Kaabah. Kita kata, ya subhanallah, mau pergi depan Kaabah, nak tunjuk dengan orang? Lah. Kadang-kadang kita pendakwah pun terjebak sama. Allah, alhamdulillah, saya baru sudah doakan kepada tuan-tuan depan Kaabah hari ini. Siapa-siapa yang nak doa lagi untuk malam esok, saya PM di bawah. Ramai orang PM. Sebab apa? Nak suruh ustaz tolong doakan dia. Kita kata, Masya Allah, tabarakallah. Ini ciri-ciri yang tidak baik. Kan? Jangan terjebak kita dengan perangkap-perangkap syaitan begini. Sebab sangat berbahayanya kita apabila perangkap ini bermain di hadapan kepala kita. Sangat berbahaya. Sebab apa? Sebab kalau kita nak doakan orang, doa je. Kata Nabi SAW, di antara doa yang mustajab, iaitulah doa bi zahril ghaib. Kita doa kepada sahabat kita yang memerlukan doa. Kita pergi umrah contohnya, pergi haji. Di rumah kita ada keluarga kita sedang sakit. Ada sahabat kita kemurungan. Ada teman kita yang dibebani hutan. Ada kawan kita sedang berkelahi dengan isteri dia. Masalah keluarga contohnya dah. Orang ni ada hutang, orang ni kelahi keluarga, orang ni macam-macam. Kita duduk depan Kaabah, ya Rabbi, ya Tuhanku, sembuhkanlah penyakit fulan. Damaikanlah dua suami isteri sahabat saya tu yang sedang berkelahi. Ya Allah, bantukanlah sahabat. Nabi kata apa? Siapa dia berdoa kepada saudara dia tanpa diketahui oleh Tuhan itu, malaikat datang duduk belakang dia. Amin. Walaka mislu. Malaikat kata amin, ya Allah, perkenankan doa dia ni dan beri kepada dia sama juga. Masya Allah, tabarakallah. Saya tak nak ceritalah. Cerita orang berdoa kepada kawan dia nak kahwin tu. Kan? Takutnya marah dia orang perempuan. Musim-musim duduk di rumah ni. Orang ni dia belajar doa. Jadi, seorang kawan dia tu tak ada isteri. Dekat waktu nak buka puasa, mustajab doa ni, suami ni pun berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah isteri kepada saudara aku yang duduk keseorangan tu. Bini dia tengah masak nak buka puasa, berlari mari dapur. Pegang dengan sodek pegang. Abang, berhenti doa. Dia kata, aku bukan doa ke aku. Saya cukup dengan awak seorang ya. Dia kata, tak boleh. Kenapa tak boleh? Tak boleh. Oh, marah dia.
Rupa-rupanya isteri dia pergi belajar juga dah hadis tadi. Siapa dia doakan kepada kawan dia, malaikat akan datang duduk belakang kita, malaikat kata amin walaka misluhu, amin. Mu dapat juga seperti itu. Cari pasal kita. Jangan main. Baiklah para jemaah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan rahsia kita dengan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i kata apa? Siapa dia nak hatinya Allah Taala cerahkan hatinya, Allah lapangkan dadanya, hendaklah dia buat 3 perkara. Yang pertama, tinggalkan perkara-perkara yang tidak baik. Tinggalkan benda-benda dosa yang lepas-lepas. Dan juga berhenti daripada buat benda-benda yang tak ada berfaedah. Kita ini banyak benda tak faedah. Main Facebook pagi sampai gelap. Komen entah benda apa yang dikomen tak tahu benda. Semua komen-komen dia bawa dosa, bawa kemungkaran banyak. Kan? Yang ketiga, wal yakun bainahu wa bainar rabbih khabiyatun min amalin, adalah ada di antara dia dengan Allah rahsia yang tersembunyi. Kata-kata Imam Syafi'i ini diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara 7 golongan orang yang boleh duduk di bawah bayangan pada hari kiamat nanti. Siapa dia? Rajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainahu, seorang laki-laki yang berduduk diam-diam dalam rumah dia, sembunyi, tak ada siapa tahu. Dia bangun bermunajat Allah Taala, fafadat ainahu, menangis dia. Pada waktu itu Allah Taala ampunkan dosa dia, dan dia ini termasuk salah seorang yang boleh duduk di bawah bayangan pada hari kiamat nanti, insya-Allah. Ini di antara perkara yang kita kena tahu. Jadi para jemaah sekalian muslimin dan muslimat, marilah kita sama-sama rahsiakan amal-amal kebajikan kita. Tuan-tuan jangan bimbang. Sama ada kita beritahu atau tak beritahu, ya'lamhullah, Allah Ta'ala tahu. Kenapa kita masih lagi tidak yakin dengan ilmu Allah Ta'ala? Masih lagi kita tidak yakin dengan malaikat menulis apa yang kita lakukan ini? Masih lagi kita tidak yakin dengan catatan yang dibuat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, syarran yarah. Masih lagi kita kata cukuplah Allah Ta'ala, kita didiklah diri kita untuk bersifat ikhlas, rahsiakan amal-amal yang baik yang kita lakukan itu. Maka timbul lagi pertanyaan daripada para jemaah sekalian. Dikata Ustaz, kalau kami ni NGO, kalau kita tak tunjuk kepada masyarakat yang kita bagi derma sekian-sekian, bagaimana orang nak bagi derma kita? Kita kata ada cara dia berpada-pada lah. Kan dalam Quran Tuhan kata, in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Kalau kamu zahirkan sedekah, baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa khairul lakum. Kalau kamu sembunyi, kamu rahsiakan, itu lebih baik. Maka kita kata tengok 2 kategori. Kalaulah yang bersifat peribadi kita nak derma, senyap-senyap je, masuk akaun mana-mana. Tengok akaun pondok kita ni memerlukan bantuan, masuk. Tengok akaun NGO nak beli peralatan perubatan, masuk. NGO yang nak bawa makanan kepada orang miskin, kita masuk, tak ada masalah. Senyap-senyap. Orang pun tak tahu nama siapa, Allah, hamba Allah. Tapi kadang-kadang memerlukan galakkan. Contohnya kita nak tunjuk ni, supaya orang lain ikut sama, kawan-kawan kita ikut derma juga. Boleh kita zahirkan. Maknanya yang penting kita jaga hati kita supaya tidak terjebak dengan perkara-perkara yang tidak baik. Wal'iyazubillah. Itu yang pertama dalam bab ya'lamullah. Apabila kita yakin, kita percaya, kita dengan penuh keyakinan kita bahawa Allah Ta'ala tahu segala apa yang kita buat. Semuanya di bawah pengetahuan Allah Ta'ala, dicatatkan oleh malaikat dalam sahifatul amal, suratan amalan kita, maka kita yakin. Biarlah kita buat senyap-senyap. Oi, tak glamour lah Ustaz. Sekarang ni kita belajarlah mujahadah para jemaah sekalian. Saya tahu, alhamdulillah, ada seorang sahabat saya, dia hantar SMS pada waktu pagi. Waktu tu anak sedang bina asrama untuk pelajar di pondok. Amount yang cukup besar. Saya pun terkejut, betul ke ni? Hei, anak pun SMS kat dia. Kata betul ke angka yang tak bagi tu? Dia kata alhamdulillah betul Ustaz. SMS je. Kata nak resik, nak apa? Dia kata biarlah Allah Ta'ala mengetahui. Ustaz doakan supaya perniagaan saya, keluarga saya, hak rumah tangga saya harmoni. Cukuplah Allah Ta'ala kabulkan sedekah yang wakah yang saya sampaikan. Kita kata jazakallahu khairan. Masya Allah, tabarakallah. Berapa orang yang hantar mari? Bila kita SMS balik, WhatsApp balik ke dia, saudara minta nama penuh untuk kami hantar resip. Dia kata alhamdulillah, untuk Ustaz doakan supaya Allah Ta'ala kabulkan. Memadailah dengan doa memadailah Allah Ta'ala mengetahui apa yang kita lakukan. Kita kata Masya Allah, masih ada lagi orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik
orang-orang yang letak keyakinan ya'lamullah, segala kebaikan yang kita buat ini diketahui oleh Allah Azza wa Jalla, kita kata alhamdulillah, dunia masih ramai orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan mereka, insya-Allah. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, yang kedua, di antara makna kaedah ini, iaitulah kaedah ini juga mentarbiahkan kita beberapa perkara. Yang pertama, rahatun nafsi. Jiwa kita tenang. Sebab apa? Segala yang kita buat, orang tahu, orang tak tahu, orang tengok, orang puji, glamour tak glamour, semuanya Allah Ta'ala sudah mengetahui. Kita tenang. Kita kata biarlah manusia tak tahu. Maghmur fil dunia. Tersembunyi kita dalam dunia, tapi diketahui oleh Allah Azza wa Jalla, kita kata cukup. Masya Allah. Yang kedua, tuma'ninatil qalbi. Hati kita jadi lapang. Sebab apa? Kita yakin dan percaya bahawa apa yang kita buat itu semuanya di bawah pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Maka kita belajar daripada ayat ini, iaitulah segala kebaikan yang kita buat, kita kena letak di hadapan Allah, di hadapan kita, membantu kerana Allah Azza wa Jalla. Dan Allah SWT akan beri kepada kita apa yang telah kita buat mengikut tahap keikhlasan kita. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini ada setengah manusia ni, kalau bagi derma tapi duduk perli orang lain. Tengok kami berderma, duk arakkan puak-puak itu, mana boleh. Kita kata tak usah duk arak orang tu, tak usah duk arak orang ni. Jangan duk menyalahkan orang itu, menyalah gini. Ni zaman-zaman macam ni, zaman-zaman Covid. Ada yang duk menyalahkan pusat zakat, ada yang duk menyalahkan kebajikan masyarakat, ada duk menyalahkan tabung masjid, macam-macam benda. Kalau kamu boleh buat kebajikan, silakanlah. Sampaikanlah maklumat itu kepada mereka. Kan? Pihak saluran-saluran yang rasmi ni ada mekanisme dia mungkin agak susah sikit. Tapi kita yang duduk tahu sebelah rumah kita orang miskin, orang perlu bantuan, teruskan bagi. Tak usah duduk perli orang. Buat dengan cara baik. Ya? Kita buat dengan cara baik. Allah Ta'ala ya'lamullah, Allah Ta'ala tahu. Orang puji ke tak puji, dapat jaizah ke tidak, dapat anugerah macam ni ke tidak, kita kata biarkanlah. Anugerah tak anugerah tu semua orang bagi belaka. Dalam suratul Insan yang kita baca pada pagi Jumaat, Allah ajar kepada kita tentang sifat ahli syurga. Dia kata apa? Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Masya Allah, tabarakallah. Mereka beri makan pada orang. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami beri makan pada kamu kerana Allah. La nuridu minkum jazaa'an. Kami tak minta balasan. Wala syukura. Tak minta suruh kata terima kasih pun. Surah Al-Insan ayat 9. Maka kata di para ulama tafsir, dia kata apa? Ini di antara kata-kata yang menyentak perasaan kita. Ulama tafsir kata, ini sifat ahli syurga ni. Beri makan betul-betul ikhlas. Tak minta balasan, tak minta pujian. Dia kata apa? Andainya seorang tu beri orang ni makan, kemudian dia minta, aku tak minta balasan apa-apa, tapi aku minta engkau doakan aku. Itu pun sudah minta balasan. Jadi kita hari ni berat, panggil ustaz pergi rumah nak bagi makan nasi sepinggan, pak kerja. Mula-mula masuk-masuk maya ajak dulu. Sudah maya ajak, lambu tasbih pula bagi. Habis tasbih keluar budak pula, cukup jambu dulu ustaz. Suruh buat air tawar pula. Nah, lepas zuhur pergi panggil, kena keluar makan laksa tengah hari. Pening kawan tu. Jadi kita katalah, kita betul-betul kita buat. Sepatutnya orang yang makan itulah doakan kepada kita, tak payah kita suruh dia berdoa kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Jadi para jemaah sekalian, di antara buku yang saya usahakan, sebuah buku nama dia Dunia Bukan Syurga. Tanda nama buku ni, Dunia Bukan Syurga. Kita nak bagi tahu bahawa kita sekarang duduk dalam dunia tempat membuat persiapan untuk ke syurga. Dunia tempat buat persiapan untuk ke syurga. Jadi persiapan yang kita kena buat hari-hari yang betul-betul para jemaah sekalian, biarlah kita kena buat ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jauhkan diri kita daripada riya, takabur, mengungkit apa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan kita selamat, insya-Allah. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala jadikan kita ni termasuk di kalangan orang-orang yang ikhlas, yang benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla, ikhlas pada Allah, melakukan semua kebaikan itu kerana Allah,
tidak minta balasan, dan tidak minta sebarang perkara-perkara yang boleh merusakkan keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sekian dululah untuk kaedah yang ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi kaedah yang seterusnya, yang ke-47 pada siri yang akan datang pada malam besok pada waktu yang sama, insyaAllah.